Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan izin Allah, saya akhirnya dapat sekali lagi bersiaran menerusi FB Live bersama Suzana Ghazali, yang sepatutnya kalau diikutkan topik yang bakal dibincangkan hari ini sepatutnya dah dibincangkan dalam minggu lepas, tapi disebabkan saya yang terpaksa nak sihat, tapi Alhamdulillah sekarang ini dah beransur-ansur sihat dan pulih hampir 95% lah. Sebab kaki saya yang sebelum ini agak susah nak bergerak, terlalu sakit sangat kan. Jalan pun dah macam orang dalam bantang, slow je kan. Tapi hari ni Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah dah bertambah baik. Kalau jalan pun dah tak nampak tempang lagi dah. Alhamdulillah. Baik. Seperti yang saya dah kongsikan sebelum ini dan pagi tadi pula saya dah update semula. Untuk tengah hari ini kita akan buat FB Live. Saya akan buat FB Live dengan topik hati ini tiada rasa lagi. Kan? Sebelum tu, untuk anda yang bersama dengan saya, terima kasih banyak-banyak. Dah lunch ke tu? Kan? Harapnya sambil-sambil lunch bolehlah kita bincangkan isu ini. Baik, sebelum tu, kenapa saya pilih topik ini? Sebenarnya sebelum saya cadangkan topik ini, saya dapat satu kes. Ada seorang wanita yang berusia awal 40-an. Okey. Dia kata, Puan Su, saya nak cerai. Kenapa nak cerai? Soalan saya. Okey. Saya dah tak ada rasa lagi dah. Itu persoalannya. Okey. So, nak cerita kata, bab tak ada rasa tu. Kan? Jadi, memang kalau ikutkan kepada senario banyak. Kadang bukan setakat klien yang tadi saja. Memang ramai juga yang bertemu dengan saya. Puan ataupun Kak Su bergantunglah kepada umurnya. Okey. Dah tak ada rasa lagi dah. Okey. Cuma walaupun permulaan perbincangan itu tak ada rasa lagi dah, tetapi selepas kita sembang-sembang kan, adalah saya buat ujian sikit kat ujung-ujung tu kadang-kadang kan. Rupa-rupanya ada lagi rasa. Kan? Apa rasanya? Itulah. Kasih sayang tu masih ada lah sebenarnya. Cuma yang sebelum ini yang kata tak ada rasa tu, kadang-kadang dah tahu benar dah. Orang dah tak ada hati konon kan. Tapi bila cek-cek balik, rupanya ada sikit juga kasih sayang yang tersimpan. Dan kadang-kadang disebabkan terlalu marah ataupun terlalu kecewa. Jadi perasaan yang dikatakan rasa kasih sayang tadi dah makin hilang, dah makin kurang. Dan seperkara kita kena faham dalam perkahwinan khususnya, kita bicara ni dalam perkahwinan, okey? Dalam perkahwinan khususnya, kasih sayang adalah perkara yang penting. Sebab tu juga kalau ikutkan kepada hikmah nikah sekalipun, okey, mengikut hukum syarak adalah untuk suami dan isteri. Saya ulang balik. Untuk suami dan isteri sama-sama rasai nikmat berkasih sayang, sama-sama rasai kebahagiaan dan ketenangan. Bukan seorang je, bukan suami je yang duk peluk-peluk rasa kasih sayang, belai bukan main isteri tak ada rasa. Okey? Ataupun bukan isteri saja yang duk pulun kata orang Kedah kan. Pulun lah ni punya nak pikat hati suami tak ada benda je. Kan tak boleh. Itu takkan dapat hikmah perkahwinan yang sebenarnya. Sebab hikmah perkahwinan yang Islam anjurkan, harta agama lain sekalipun, okey, adalah untuk dua-dua pihak. Untuk suami dan juga isteri menikmati kasih sayang. Dan bila bercakap pasal hati yang tak ada rasa, fokus kita adalah tiada kasih sayang tadilah. Okey? Baik. Persoalannya, kalau contoh kalau yang tadi dia beritahu dia nak pergi cerai, boleh tak dia kata dengan alasan sebab tak ada rasa? Okey, nak beritahu dulu sebelum tu, kalau contoh siapa-siapa dekat luar sana yang sekarang ni memang dah tak ada rasa. Kan? Kemudian pergilah ke mahkamah, beritahu dengan pegawai kat kaunter tu, saya nak isi borang nak cerai. Kan? Okay. So kalau kata dah dapat hikmat nasihat daripada pegawai kaunter tu, mungkinlah akan ada info sikit lah. Tapi kalau main taram pergi sendiri saja tak dapat mana-mana info, anda pun isilah borang. Ada setengah negeri ada isi borang kan. Okay. Isilah borang. Alasan permohonan cerai, tiada lagi rasa.
Kan? Masuklah ke mahkamah. Kan? Masuk ke mahkamah. Kau ingat hakim nak bicarakan pasal hak tak ada rasa tadi. Hakim tak tanya macam Kak Su ni. Kenapa tak ada rasa? Tak tanya dah. Hakim akan tanya dengan pihak suami. Kalau isteri yang filekan lah. Kalau isteri filekan, puan mohon apa hari ni puan? Saya mohon nak cerai Arif. Kan? Tengok alasan. Apa alasan puan? Kena baca balik dalam borang kan? Tak ada rasa. Hakim tak tanya macam Kak Su tanya lah. Hakim terus tanya dengan suami. Cik, faham tak apa isi minta ni? Suami pun faham. Setuju tak nak cerai? Tak setuju. Habis. Tak ada apa. Itu kau nak cerai dah lah. Okay? Tapi, fokus kita hari ni, okay, kita nak bincangkan tadi tentang tiada rasa. Perkara paling penting sekali, nak kena jelas, nak kena faham. Seperti yang sebut awal tadi, nak wujudkan bahagia dalam perkahwinan, nak wujudkan bahagia dalam rumah tangga, mesti dengan kasih dan sayang. Kau tak payah cakap lah, tak kisahlah, hiduplah 5 tahun, 10 tahun, tak ada kasih sayang, buat tanggungjawab je. Menipu, tak bahagia punya. Takkan wujud perkahwinan tak ada kasih sayang walau buat tanggungjawab. Contoh mudah lah. Kan? Perkahwinan adalah sebagai satu cara untuk melampiaskan nafsu. Minta maaf cakap, tapi itu memang jelas. Okay? Memang jelas. Kalau kata yang buat kok haram tu jadi payah. Kan? Tapi Islam benarkan, agama lain juga benarkan perkahwinan untuk melepaskan nafsu secara yang halal. Kalau kau tak ada rasa, kan? Orang sentuh kau apa rasa? Kau hidup batang kayu? Kan? Mana nikmatnya? Tak ada. Sebab tu kena ada rasa. Dan bila rasa itu hilang, kena cek. Sebab tu lah kan, siapa-siapa yang sezaman dengan saya ke lebih kurang kan, boleh cari balik lah, Google pun sekarang ada kan. Cuba cari apa lagu Syahir AF. Kan? Embun pun takkan mampu menyubur sekuntum bunga yang layu pada musim luruh. Dah cukup tu, kat luar tu hujan tadi. Baru berhenti kan hujan pula kan. Nak cerita kata, kasih sayang itu mesti dibaja, mesti dipupuk. Dan kalau dibiarkan, memang akan ketandusan, akan kekeringan. Sebab tu bila tak ada rasa, cek balik kenapa tak ada rasa. Dan dalam banyak kes saya, rasa itu boleh hilang, kasih sayang itu boleh hilang, malah boleh padam. Paling penting, disebabkan tidak ada tanggungjawab yang dilaksanakan oleh pasangan. Itu satu. Okey? Dan paling penting juga, komunikasi. Kita pergi satu persatu. Bab tanggungjawab. Sebagai contoh, saya ada satu kes. Okey? Seorang wanita berusia lewat 40-an. Allah izinkan dia dapat pendapatan yang memang banyak. Setiap bulan lebih kurang 20k itu biasa. Okey? Dan dia memang tak berapa nak kisah. Tak berapa nak kisah pun suami bagi nafkah ke tak ke, sebab dia memang mampu. Malah dia pula yang bagi duit kat suami dia. Okey? Alright? Okey. Cuma menjadi persoalan adalah satu masa dia dapat tahu suami dia hadiahkan satu barang kepada budak pejabat dia. Dan dia kata dekat saya, Su, saya kahwin, ni biasa sebut Su lebih kurang saya lah maksudnya. Okay? Su, saya kahwin dengan dia dah 23 tahun. Satu habuk pun dia tak pernah bagi dekat saya. Kau melampau kat tu habuk. Kan? Nak cerita memang tak nak bagi langsung lah tu. Okay. Tapi dia boleh bagi dekat budak pejabat dia. Saya tertanya-tanya, di mana saya di hati dia? Itu satu. Dan kalau ikutkanlah kan, halah kau boleh je kot. Kan gaji kau 20,000, kau boleh je beli kan. Tapi penghargaan ada kaitan dengan tanggungjawab tadi. Penghargaan itu tidak ada, maka boleh memudarkan rasa. Bab tanggungjawab juga. Satu kes saya. Okey, saya dah selalu share benda ni dalam ceramah-ceramah saya. Kes yang agak lama, lebih kurang 6-7 tahun lepas. Ada seorang wanita yang bertemu dengan saya. Perkahwinan dah 5 tahun. Ada 2 orang anak. Dan sepanjang 5 tahun perkahwinan, suami dia
tak berminat dengan kerja dengan orang. Bukan tak minat kerja. Tak minat nak kerja dengan orang. Okey, jadinya buat kerja sendiri. Bila buat kerja sendiri ni, dia etika kerja sendiri ni lebih kuat. Sebab apa? Engkau sendiri kan. Engkau bos, engkau kuli kan. Kau nak bangun pukul 10 pagi, masuk jabat 12 tengah hari, siapa nak larang kau kan? Jadi etika itu lebih kuat sebenarnya disiplin kerja. Tapi suami dia ni agak bermasalah. Cumanya, okay, dia dikagumi oleh rakan sepejabat. Kenapa? Oh, dekat pejabat tiba-tiba je hantar mesej, I miss you, I love you. Sekarang tengah hari makan, datang cari makan sama-sama, siap tolong suap lagi. Kan? Tapi, makin hari, makin bulan, makan ke 5 tahun, isteri hilang rasa. Walaupun si suami tadi punyalah suap, kan? Oh, payah nak jumpa kan? Every day, I love you, I miss you. Isteri hilang rasa. Sebab apa? Tanggungjawab tak ada. Jangan jadi kakak tua lah. Burung kakak tua, kau ajar dia. I love you, I love you. Dia sebut banyak kali, dia dah faham ke? Serupalah kalau siapa-siapa hak do everyday I love you, I miss you, tapi tak ada tindakan. Sebab tu kasih sayang perlu dibuktikan dengan tindakan, tak cukup dengan luahan. Itu buat tanggungjawab. Okay. Dan paling besar dalam realiti hari ini adalah rasa tadi boleh hilang bila komunikasi itu kurang. Dan kena jelas terfaham bila sebut pasal komunikasi, bukan semata-mata bersembang. Sebab apa? Sebab ramai juga yang saya tanya komunikasi macam mana. Kami ni Kak Su kadang-kadang je bersembang. Kena ingat, komunikasi maksudnya menyampaikan mesej. Ni saya bercakap ni, duk FB lah seorang-seorang kat bilik saya ni kan, kat bilik kerja saya ni kan. Kan. Jadi kalau anda dekat luar sana yang sedang bersama dengan saya sekarang ni tak dapat mesej saya, tak adalah komunikasi. Tapi kalau anda dapat mesej saya, tengok tersengih ni pun, Kak tersengih hari ni kan, sihat, Alhamdulillah sihat kan, dapatlah mesej, dapatlah berlakulah komunikasi. Jadi maksud kata nak cerita kat sini, okey, komunikasi itu penting. Walaupun tak bercakap, tapi yelah kalau duduk jauh tak bercakap tu kan, orang kata taklah pelik. Ini serumah tak bercakap, apa ke cerita kan? Kena jaga bab komunikasi. Kadang-kadang kita ni kan, ya Allah minta maaf kan. Hari tu saya bincang pasal didik si manja, anak kalut dengan handphone. Sekarang mak ayah pun sibuk dengan handphone. Okey? Dan saya banyak sangat dapat aduan pada isteri lah, Kak Su nak buat macam mana, Kak Su suami saya balik je. Memanglah kadang-kadang kita nak manja tapi dia pegang handphone. Isteri, kita ni, dalam diri kita, ada satu organ namanya rahim. Rahim itu simbolik kepada kasih sayang. Sebab kita wanita memang tinggi kasih sayang. Sebab tu juga Islam tentukan ibu lebih berhak untuk jaga anak kalau berlaku perceraian. Sebab ibu itu kasih sayangnya lebih. Kan? Ada sebenarnya dengar ustaz sebut, kalau saya dia kata mengandung belum tentu 9 bulan aku pun tolak tepi kan. Nak kata mana bukan senang kan. Jadi pada dalam kandungan kita bawa, kita jaga kan. Okey? Jadi memang ibu tu kasih sayang dia lebih. Jadi bila kita para wanita, para isteri ini kasih sayangnya lebih, janganlah mengalah cepat sangat. Suami kot dia sibuk, dia baca mesej WhatsApp ke apa kan, tersengih-sengih. Kita pun mula tu, tu dengan siapa tu. Cepat sangat fikir yang bukan-bukan. Kan? Kau dia sibuk sangat dengan telefon kan. Pergilah dekat dia. Duduk kat sebelah. Kan? Tangan letak kat peha. Gosok-gosok. Abang ni pun je. Tak boleh? Boleh lah. Suami kau kot. Jangan buat kat suami orang. Suami kau. Kau gunalah sepenuh rayuan dan godaan yang ada. Memang kita perempuan ni, kuasa kita rayuan godaan. Gunakan. Ini sebelum kahwin, kemai nak menggoda lah apa. Lepas kahwin apa hal? Lepas kahwin lah kena goda. Ambil peluang. Jangan pula asal lagi.
Abang ke handphone. Kita pun ambil handphone, kita sama buat perangai. Apa cer? Kan? Itu yang menyebabkan rasa tu lama-lama terus hilang. No. Kena usahakan dulu. Bila dah hilang rasa tu makin kurang, makin hilang, kena cek apa sebab, apa yang tak kena. Jangan duk syak yang bukan-bukan, kan? Lepas tu, duk menderita seorang-seorang, nangis balik pintu, balik tempayan, kan? No, tak boleh. Tak menyelesaikan masalah. Dan tiba-tiba nak cerai. Apa hal? Tak boleh. Kena usahakan dulu. Cek dulu apa yang tak kena. Cek dulu diri kita. Apa kesilapan aku yang aku buat? Kalau rasa dingin dengan pasangan, apa yang tak kena? Tanya dengan pasangan. Dan minta maaf lah Kadang-kadang kalau tanya dengan suami, memang dia tak mengaku pun. Betul? Memang tak mengaku. Payah nak suami nak mengaku. Kadang-kadang tak ada apalah. Perempuan pun sama. Kan? Muka masam je. Suami tanya, tu kenapa tu? Tak ada apalah. Sedangkan dalam hati tu kalau boleh kan, dia nak luah seperti luahan gunung berapi kan. Kan? Sebab tu salah. Kita praktikkan yang salah. Kita kena tukar. Mulai hari ni, kalau ada benda yang tak kena, ada benda yang rasa terkurang, tersilap, ada benda yang rasa mencetuskan kebimbangan dan keraguan, tanya. Nak tanya tu pula, carilah ruang masa yang betul. Jangan pula saat lagi ni tengok Kak Su punya status FB dah 1.5 kan. Ada benda nak tanya lah. Tak apa, nanti aku tanya. Suami balik rumah masuk pintu pukul 5. Assalamualaikum. Abang tahu tak? Kau jangan macam tu Kena cari ruang masa, tengok keadaan macam mana, okey? Dan kalau nak berbincang dengan suami, untuk para isteri, jangan pergi cakap dekat suami, abang, ada benda nak bincang. Itu, ayat tu dia akan jadi key untuk dia lock terus kepala otak. So tolong psikologinya, lelaki bila sebut ada perkara nak bincang, dia terus lock. Itu biasa. Sebab dia dah mula tahu dah. Saat lagi akan ada lah apa benda lah, semua leteran, semua lah. Okay, so pasaran saya, kalau ada benda nak bincang dengan suami, satu, tengok suami buat apa dulu. Kalau dia tengah tengok handphone, kau jangan bercakap. Saat lagi kau luar lah segala bahasa, tiba-tiba tanya, apa dia macam cakap tadi? Nanti kau pula marah. Tak boleh. Sebab kena bagi dia fokus kepada kita dulu. Peganglah dia, abang. Abang sibuk ke? Kan? Tak sibuk tak sibuk. Macam ni. Terus. Direct to the point. Kau janganlah pula menyimpang kona kiri kanan, masuk utara selatan. Sekejap lagi payah. Straight to the point je. Okay? Sebab lelaki fokusnya satu perkara, satu masa. Lelaki tak suka remeh-remeh benda-benda yang bunga-bunga ni, no. Kita perempuan kan kadang-kadang nak keluar satu bahasa tu kayak Allah bukan main. No, lelaki tak boleh. So kita kena belajar jadi macam lelaki kalau nak bincang dengan lelaki. Okey? Dan kalau ada yang sekarang tengah ini menonton adalah suami, tolonglah juga. Okey? Kadang-kadang kita ni, kalau sayangkan pasangan kita, sayangkan perkahwinan kita, jangan ikut kepala kita sendiri je. Sebab tu, kita kena kenal pasangan kita. Kita kena kenal perwatakan yang sedia ada. Dan kita kena usahakan untuk sesuaikan dan serasikan. Kalau contoh balik ke rumah, nampak isteri tu lain macam, kau jangan letak dalam kepala, tu datang bulan lah tu. Kalau everyday, sebulan datang bulan, apa cerita? Malam-malam kau cari juga kan, datang bulan apa kan? So, kena tanya. Okay? Saya pernah baca baru ni, right? Ada seorang lelaki share, perempuan betul. Saya mengaku, okay, saya akui itu memang psikologi yang paling tepat. Ketika kau nampak dia tengah mengamuk ke, dia tengah marah ke, tengah bersedih ke, isteri hanya nak satu je. Cukup suami pergi dekat dia, peluk rapat. Sungguh, amalkanlah. Dan untuk para isteri, kalau suami kau tak terbaca benda tu, kau share. Jangan share kat Facebook, kau tag dia pula.
Sekejap lagi, orang tahu ni mesti kan masalah. No. Itu dah menjadi, orang kata, satu huru hara menjatuhkan water face. Gitu kan. Tak boleh. Okay? Jadi, terus pada dia. Alright? Biar dia faham apa isi hati anda. Sebab tu perlunya terus terang. P. Ramlee pun sebut kot. Kan? Dalam cerita Seniman Bujang Lapuk. Ahmad Nifu kata apa? Action. Kenapa kau tak cakap, setan? Kan Ahmad Nifu kata. Sebab apa? Sebab P. Ramlee tak faham masa tu bila action tu kena cakap. Kan? Jadinya, sebab itulah kita, bila satu pihak sana tak berapa nak faham pasal kita, kita tolong fahamkan. Bila satu pihak sana tak reti nak memahami, nak mengenal erti apa yang kita nak, kita luahkan. Komunikasi paling penting dalam rumah tangga, berterus terang dan seterusnya berbincang. Ulang, berbincang. Bukan bergaduh. Berbincang. Cari jalan penyelesaian. Bukan tuding jari salahkan siapa-siapa. No. Memang takkan dapat selesaikan masalah. Okey? Dan percayalah, dengan adanya usaha, fikir yang baik-baik dan paling penting, doa. Berkaitan dengan doa, saya nak minta tolong satu perkara. Untuk anda yang ada ruang dan peluang untuk solat berjemaah dengan pasangan, tolonglah. Tak kisahlah suami kau tahu qul huwallah je pun, tak apa. Jangan jangan gelak-gelakkan dia. Abang ni sembahyang zuhur qul huwallah, asar qul huwallah. Janganlah. Syukur dia tahu baca qul huwallah tau. Kau tahu baca alif bata je, takkan tahu lagi kan? Bersyukur. Sebab kita bukan semua orang ditakdirkan mempunyai suami yang hafiz, okey? Bersyukur dengan jodoh kita, sebab jodoh itu adalah kesempurnaan hidup kita. Kita sendiri pun ada kekurangan kot, kan? Belum dibuat kekurangan kita lagi. Sebab tu, pesan saya berkaitan topik hari ini, bila tiada lagi rasa, perkara pertama yang perlu dibuat adalah cari kenapa rasa itu makin hilang. Usahakan. Okey? Dah usahakan, doa kena juga. Berapa ramai hari ni yang berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kekalkan kasih suami aku, kekalkan kasih isteri aku kepada aku. Berapa yang doa? Dulu sebelum kahwin, ya Allah, ya Tuhanku, aku sayang dia, ya Allah. Aku nak kahwin dengan dia, ya Allah. Kan meramu-ramu ni, kata orang kena air mata ni, keluar bukan main lagi kan. Bangun tengah malam punyalah. Lepas kahwin, ini kadang-kadang kesilapan kita juga. Baik. Cukup untuk itu. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam FB Live yang akan datang dengan topik yang berbagai. Kalau ada siapa-siapa yang nak cadangkan topik tertentu, boleh letakkan di ruangan komen. Dan kalaulah anda yang sekarang ini mempunyai masalah dalam perkahwinan, boleh hubungi admin untuk dapatkan bantuan saya. Dan kalau siapa-siapa yang sekarang ini mempunyai atau bakal bawa kes ke mahkamah tetapi runsing dengan kos guaman yang tinggi kemungkinan ataupun tak tahu macam mana dapat bimbingan, saya juga ada khidmat tersebut. Boleh kontak saya menggunakan admin. Dan untuk hari Sabtu ini, 10 Oktober, saya ada satu bengkel yang dinamakan Bengkel Penyediaan Dokumentasi Pra-Cerai dan Pasca Cerai. Maksudnya siapa-siapa yang mungkin nak failkan cerai, fasah ta'liq ataupun yang dah bercerai nak file untuk hak jagaan anak, mut'ah atas pencarian, okey, boleh ikut bengkel saya. Kita ada bengkel secara bersemuka di Masjid Negara KL, dan juga atas permintaan saya adakan bengkel online mudah FB Live juga. Boleh kontak admin 013-2477-885. InsyaAllah drop topik yang anda nak bincangkan. InsyaAllah saya akan cari masa nak bincangkan, dan insyaAllah esok kita akan lancarkan satu lagi video channel YouTube bersama Suzana Ghazali. Topik kali ini, bila suami nak kahwin lagi. Jumpa lagi. Terima kasih untuk anda yang menonton. Tolong share untuk orang lain juga, mungkin insyaAllah dapat manfaat. Terima kasih sekali lagi.
Hingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.